Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 2 Istiqamah? Hari ini kita akan belajar pelajaran fiqh bagi tajuk solat berjamaah. Jadi sebelum kita teruskan pengajaran hari ini, pembelajaran hari ini, Mukadimah minta anak-anak bersedia dengan buku teks dan buku aktiviti serta buku tulis di sebelah ya, untuk rujukan semasa Mukadimah mengajar. Slide Mukadimah ni adalah bahan-bahan yang terdapat dalam buku teks. Bagi yang tak ada buku teks tu boleh tengok slide ni ya. Okey, tajuk hari ini adalah tentang solat berjamaah. Baik anak-anak, kita tengok dalam petikan tersebut dalam buku teks. Seorang ibu sedang berbual dengan anaknya. Mari kita tengok apa yang dia bualkan ya. Ana, mari solat berjamaah bersama ibu. Solat berjamaah? Tanya anak dia macam anak dia nak bertanya apa tu solat jemaah. Okey, Mukadimah baca dekat bawah ni ya. Anak-anak nanti boleh ikut je Mukadimah baca. Solat jamaah ialah solat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang diketuai oleh seorang imam dan disertai dengan niat berjamaah. Okey, macam mana dikatakan solat jemaah tadi? Kita tengok sini. Solat jemaah ialah, solat jemaah ni ialah yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Solat jemaah dilakukan 2 orang atau lebih. Kalau seorang, dia tak akan jadi solat jemaah, dia adalah solat bersendirian. Okey, ada lagi syarat dia solat jemaah dan diketuai oleh seorang imam, Dan yang ketiga syarat dia disertai dengan niat. Okey, kesimpulannya solat jemaah ni dia ada 3 syarat utama bagi maksud solat jemaah ni, iaitu dilakukan 2 orang atau lebih, kemudian diketuai oleh seorang imam, kemudian disertai dengan niat. Cukup 3 ini, maka solat tersebut solat jemaah yang sah. Okey, kita tengok seterusnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fazzi bi 27 darajah. Dalam hadis Rasulullah di atas, Rasulullah bersabda menyatakan bahawa solat berjamaah ini lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 kali ganda pahala. Okey, kelebihan solat berjamaah ni, dia dapat 27 kali ganda pahala, manakala solat sendiri hanya 1 pahala sahaja. Okey, kita teruskan dengan unit yang kedua, iaitu kelebihan solat berjemaah. Apa yang kita akan dapat kalau kita solat jemaah? Okey, anak dia tanya kan, kenapa perlu solat berjemaah ayah? Okey, kenapa? Apa yang kita dapat kalau kita solat jemaah? Yang pertama, mendapat pahala 27 kali ganda daripada solat bersendirian. Okey, yang kedua, solat jemaah ini dapat merapatkan hubungan persaudaraan sesama Islam. Ini berlaku kalau kita bersolat di masjid. Kita akan berjumpa dengan ramai orang, dengan orang yang kita tidak kenal, dan kita boleh menyapa dan kita boleh berukhuwah di dalam masjid tersebut. Kita boleh mengikati silaturahim kan. Macam anak-anak pergi masjid, anak-anak boleh jumpa dengan budak-budak sekolah lain dan bertanya, boleh jadi kawan. Itu dikatakan merapatkan ukhuwah. Yang ketiga, solat berjamaah menunjukkan kesatuan hati umat Islam. Apa maksud kesatuan hati? Maksudnya, bila kita sembahyang berjamaah dalam masjid atau kita sembahyang jemaah sahaja, kita akan mengikut satu sahaja ketua kita, iaitu imam. Semua apa perbuatan imam, semua jemaah akan buat. Kalau imam rukuk, semua rukuk. Kalau imam duduk antara 2 sujud, semua orang akan duduk antara 2 sujud. Maknanya, kita bersatu bersama-sama untuk di atas satu pemimpin. Dalam masjid ni, pemimpin dia adalah imam.
Dan yang keempat, menambah kekhusyukan dalam solat. Bila kita tengok solat dekat masjid, orang semua khusyuk solat kan, tak sempat kita nak bermain-main. Okey, kelebihan solat. Okey, ini ada fakta fakta. Menurut kajian, ini kajian sahaja, mengatakan bersentuh bahu semasa solat berjemaah mempunyai kesan yang baik kepada kesihatan. Tapi kita sekarang dalam proses dalam SOP, kita tak boleh semayang dekat kita terpaksa mengikut SOP sementara nak bagi keadaan pulih. Okey, kita pergi kepada unit 3 pula, lafaz niat solat berjamaah. Ana ibu imam, ana makmum. Jadi ibu di depan, ana di belakang. Ini perbualan seorang anak dengan ibu dia. Anak dia bagi tahu yang ibu dia bagi tahu yang ibu dia imam, anak dia adalah makmum. Jadi ibu akan berada di depan dan makmum akan berada di belakang. Okey, kita tengok lafaz niat solat fardu, solat berjamaah. Solat berjamaah ni niat dia sama je dengan solat biasa. Cuma solat seorang, solat sendiri. Cuma dia ada tambah imaman atau makmuman. Yang maklimah tunjuk sini, imaman atau makmuman ni bukanlah kita baca semua. Kalau kita sembahyang jemaah, kita baca imaman, makmuman. Tidak. Maknanya, apabila sampai dekat adaan ni, kita tengok kita ni imam ke makmum. Kalau kita imam, kita akan baca imaman lillahi ta'ala. Jangan sebut makmuman pula. Maksudnya imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau kita ini makmum, kita hanya baca adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang maklimah dash ni, yang dalam buku dash ni, maknanya kita pilih di manakah kita. Ada orang, kalau lelaki kan, ada masa dia jadi imam, ada masa dia jadi makmum. Kalau kita jadi imam, imaman. Kalau kita jadi makmum, makmuman. Okey, usalli fardus subhi raka'ataini adaan imaman lillahi ta'ala bagi imam. Usalli fardus subhi raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala bagi makmum. Okey, sama dengan solat-solat yang lain ya. Usalli farduz zuhri arba'a raka'atin. Itu sama je semua. Sembahyang seorang ke sembahyang ramai sama. Cuma kita tambah adaan imaman makmuman lillahi ta'ala. Okey, sama juga yang ni. Usalli fardul asri arba'a raka'atin adaan. Kalau imaman, kalau makmuman. Kemudian sambung lillahi ta'ala. Usalli fardul maghribi salasa raka'atin adaan. Imaman untuk imam, makmuman untuk makmum lillahi ta'ala. Okey, last sekali solat isya. Usalli fardul isya'i arba'a raka'atin adaan imaman untuk imam lillahi ta'ala ataupun adaan makmuman lillahi ta'ala untuk makmum. Okey, ini adalah niat bagi solat berjamaah. Okey, kita teruskan cara nak mengerjakan solat jemaah. Macam mana kita nak selesaikan melakukan solat jemaah? Yang pertama, yang menjadi imam solat mesti duduk di depan. Bila kita nak solat jemaah, siapakah imam, dia kena duduk di depan sekali. Sebab semua orang akan ikut dia. Okey. Yang kedua, menjadi makmum ikut di belakang. Mana yang makmum, dia kena duduk di belakang. Yang ketiga, niat berjemaah jangan kita lupa. Kalau kita sembahyang berjemaah, kita jangan lupa niat kita sedang berjemaah. Kalau kita jadi imam, kita masukkan dalam niat kita imaman. Kalau kita menjadi makmum, kita masukkan dalam niat kita makmuman. Yang keempat, mulakan solat dari sekarang. Maknanya, walaupun kita sembahyang jemaah, kita tak payah sembang-sembang. Bila imam dah nak rukuk, baru kita angkat takbir. Kita melengah-lengahkan. Bila kita sembahyang berjemaah ni, kita terus mula. Imam angkat takbir, terus mula. Jangan berlengah-lengah. Ya. Okey, soalan isi yang seterusnya, makmum lelaki solat di depan. Okey, ini kalau ada dua makmum. Ada makmum lelaki, ada makmum perempuan. Jadi macam manakah kedudukannya? Makmum lelaki dia akan duduk di depan. Kemudian kalau ada makmum budak lelaki, dia akan duduk di belakang makmum lelaki. Habis budak lelaki tadi, barulah makmum perempuan. Last sekali makmum budak perempuan. Dia tak boleh makmum lelaki, makmum perempuan, makmum budak lelaki, makmum budak perempuan. Tak boleh. Dia tak boleh berpisah perempuan lelaki. Barisan makmum hendaklah dirapatkan. Makmum kena rapat. Okay, seperti mana-mana cakap, dulu kita memang semayang, kita kena rapatkan bahu. Kenapa? Sebab dia cakap nombor 4 ni, syaitan mengganggu kalau direnggangkan bahu. Okey,
kalau dulu memang kita akan rapat bahu sebab syaitan akan mengambil kesempatan berada di celah-celah jemaah, di celah-celah manusia untuk mengganggu solat dia. Tetapi sekarang ini kita dalam keadaan SOP, kita sedang membenteras COVID-19, maka kita kena ikutlah SOP yang mengatakan solat kena ada jarak. Syaitan ada ke tak ada, kita berdoalah kepada Allah supaya solat kita ini dielakkan daripada gangguan syaitan. Okey, habis dah tajuk solat berjamaah. Jadi maklimah harap lepas ni anak-anak dapat memahami apa itu solat berjamaah. Maklimah ulang balik tadi yang poin pertama, apakah itu solat jemaah. Solat jemaah dia ada dalam 3 isi yang kena ingat. Solat jemaah dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Isi yang kedua diketuai oleh seorang imam. Isi yang ketiga dan disertai dengan niat. Okey, yang kedua, apakah kelebihan yang kita dapat bila kita solat jemaah? Ada 4 kelebihan kan? Dapat pahala berganda, dapat ukhuwah, dapat bersilaturahim, dapat bersatu dengan satu pemimpin dan dapat menambahkan kekhusyukan. Kemudian kita ada masuk niat solat jemaah dan akhir sekali cara-cara kita nak mengerjakan solat jemaah. Maklimah harap anak-anak dapat memahami tajuk maklimah hari ini. Okey, maklimah rasa setakat ni kelas maklimah. Setelah anak-anak tengok video maklimah, anak-anak boleh buat latihan dalam buku aktiviti daripada muka surat 55 sehinggalah muka surat 64 sampai habis. Okey, nanti maklimah akan sertakan skema jawapan bagi pelajar, bagi latihan yang maklimah suruh antum buat. Nanti antum boleh buka. Kalau siapa yang tak boleh nak buat juga, boleh buat dulu dan tengok jawapan yang maklimah sertakan dalam tu. Okey, setakat ini sahaja kelas maklimah. Maklimah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.